Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Adlila untuk subjek Matematik tingkatan 4. Jadi hari ini kita masuk kepada bab baru iaitu bab 7, graf gerakan. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang topik 7.1 iaitu graf jarak masa. Okey, untuk standard pembelajaran hari ini kita akan mempelajari cara untuk melukis graf jarak dan masa. Okey. Jadi di sini cikgu akan terangkan dahulu tentang graf jarak masa. Okey. Sebenarnya kamu semua pernah belajar masa tingkatan 2 sebelum ni berkaitan dengan laju. Sebenarnya laju ni adalah satu kadaran yang melibatkan jarak dan masa. Jadi kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Jadi kalau kita imbas kembalilah masa tingkatan 2 kamu belajar berkaitan dengan laju. Jadi laju ni melibatkan kadar jarak dan masa. Jadi graf tu untuk melukis laju tu kita wakilkan dalam bentuk graf jarak masa. Okey, graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okey, di sini kalau kamu tengok sini adalah lakaran bagi graf jarak masa. Okey, jadi pada suatu graf jarak masa, paksi mencancang iaitu paksi Y ni mewakili jarak yang dilalui, manakala paksi mengufuk ataupun paksi X ni mewakili tempoh masa yang diambil. Dan kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju. Jadi kecerunan untuk graf ni kecerunan garis lurus yang ni yang warna pink ni adalah laju. Okey. Okey, seterusnya kita akan belajar cara untuk melukis graf jarak masa. Okey, graf jarak masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan dengan suatu gerakan seperti yang berikut diperoleh. Okey, yang pertama jika kita ada jadual jarak masa. Yang kedua, persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey. Okey. Jadi kita belajar cara untuk melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Biasanya dia akan bagi jadual lah. Okey, untuk jarak masa. Kalau dia tak bagi jadual, kita kena buat sendirilah. Jadual tu berdasarkan persamaan yang dia bagilah. Okey, jadi kita terus masuk kepada contoh 1 berdasarkan buku teks muka surat 184. Okey, contoh 1 di sini dia bagi tahu Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Asni Awang, jago lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah ke Rian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Jadi jadual ni dia sudah bagi tahu kita maklumat tentang masa dalam minit dan jarak dalam kilometer. Di sini jadual ni yang pertama ni maksud dia masa, bila masa dia 0 minit jarak dia pun kosong. Bila masa dia 30 minit jarak dia adalah 10 kilometer. Bila jarak dia 60 minit maka masa dia 60 minit jarak dia 20 kilometer. Dan sehinggalah bila masa dia 120 minit jarak dia 40 kilometer. Jadi soalan dia, lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey, jadi cara penyelesaiannya adalah, okey, langkah pertama kita kena pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Kita tengok berdasarkan jadual sebentar tadi, jadi kita boleh pilihlah skala yang sesuai. Okey. Okey, seterusnya plotkan titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grey atau kertas graf. Okey, plot titik tu maksudnya pasangan titik lah. Okey, antara jarak dan masa yang dibagi dalam jadual tadi. Okey. Seterusnya kita sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris
untuk memperoleh graf jarak masa seperti di sebelah. Okey, seperti macam ni lah. Okey, maksudnya yang pertama kita pilih skala dia. Skala untuk paksi Y dan skala untuk paksi X bersesuaian lah dengan jadual yang dia bagi dengan nilai pada jadual yang dia bagi. Dan untuk pengetahuan semua kita kena labelkan lah. Untuk paksi mencancang ni kita label sebagai jarak dan unit dalam kilometer. Manakala paksi mengufuk kita label sebagai masa dan unitnya dalam minit. Kemudian kita plotkan titik bagi pasangan jarak dan masa berdasarkan jadual yang dia bagi. Okey, yang tadi bila minit dia kosong, jarak dia pun kosong kan. Masa dia kosong, jarak dia pun kosong. Jadi di sinilah. Okey, seterusnya bila masa dia 30 minit, jarak dia 10 kilometer di sinilah. Dan seterusnya lah sehinggalah bila masa 120 minit, jarak yang diambil untuk kayuh basikal adalah 40 kilometer. Bila kita sudah dah plotkan semua titik ni, kita ambil pembaris, kita gariskan. Jadi ini dinamakan garis lurus lah. Okey. Dan inilah contoh bagi graf jarak masa. Yang pertama untuk contoh yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua, muka surat yang sama. Okey, dia kata Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey, dia suruh lukis graf jarak masa. Jadi sebelum kita lukis graf, kita kena bina jadual lah terlebih dahulu. Okey, dan jadual tu melibatkan jarak dan masa yang dilalui lah. Okey, jarak yang dia bagi S kilometer kita tak tahu lagi berapa, tapi dia dah bagi jarak dia iaitu 240 km dan 3 jam. Dia selama 3 jam. Jadi kita buat jadual terlebih dahulu. Okay, bina jadual yang pertama. Bina jadual jarak masa seperti di bawah dengan menggunakan persamaan. Okay, persamaan yang dia bagi adalah S sama dengan 80T. Okey, jadi masa kita ada 3 jam kan. Jadi kita pecahkanlah bermula daripada 0 jam sehinggalah 3 jam. Jadi di sini kita akan ada 4 titik lah. Okey, seterusnya bila kita dah tahu jarak untuk setiap jam ni, kita kena masukkan nilai masa ni ke dalam persamaan yang dia bagi iaitu S sama dengan 80T. Jadi bila kita masukkan masa T tu ke dalam persamaan, okey, contohnya yang ni T dia kosong, maka S dia pun kosong lah, jarak dia pun kosong. Okey, seterusnya kalau kita masukkan masa dia tu, T dia tu, nilai dia 1 ke dalam persamaan, jadi kita akan dapat jarak dia adalah 80 kilometer. Bila kita masukkan nilai T sama dengan 2 ke dalam persamaan yang dia bagi, kita akan dapat jarak dia S sama dengan 160 kilometer. Dan yang terakhir, bila kita masukkan nilai T sama dengan 3, jadi kita akan dapat nilai jarak S dia adalah 240 kilometer. Bila kita dah dapat jadual ni, nilai dalam jadual ni, jadi kita boleh plot lah. Okey. Okey, seterusnya kita kena lukis graf jarak masa lah seperti di sebelah. Okey. Okey, mula-mula sekali kita buat macam biasa, paksi lah. Okey, kita buat paksi mencancang dan paksi mengufuk, dan jangan lupa label setiap paksi tersebut. Untuk paksi mencancang kena labelkan sebagai jarak dalam kilometer, dan manakala paksi mengufuk kita labelkan sebagai masa dan unitnya adalah jam. Lepas tu kita guna skala yang bersesuaian lah untuk soalan ni Okey, jadi dia guna skala untuk paksi mencancang bermula daripada 0 sehingga 80, 160 dan 240. Manakala untuk paksi mengufuk bermula 0, 1, 2 dan 3. Seterusnya kita pelokkan berdasarkan pasangan jarak dan masa tadilah, nilai jarak dan masa. Okey. Kita plotkan, kita ada 4 titik. Seterusnya selepas kita plotkan titik tersebut,
kita gariskan titik tersebut. Okey, yang warna pink ni adalah garisan untuk yang kita sambung titik tadilah. Okey, jadi inilah graf tersebut, graf jarak masa untuk soalan yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga, muka surat yang sama iaitu 185. Okay, kita lihat contoh ketiga, dia kata Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 8/1/5 T dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh antara 0 hingga 40 minit. Jadi yang pertama, macam biasa kita kena buat jadual. Okey, di sini diambil sekurang-kurangnya 2 titik. Okey, diambil 2 titik iaitu masa dia kita guna 0 dan 40. Okey, masa permulaan dan masa akhir ni lah. Okey, jadi kita masukkan dalam jadual macam ni. Untuk masa kita guna 0 dan 40. Untuk jarak, untuk mencari nilai jarak, kita kena gantikan nilai masa T tu ke dalam persamaan yang diberi iaitu S sama dengan 8/1/5 T. Kita nak cari S tu. Jadi kita ganti T dulu. Kita ganti T sama dengan 0 dalam persamaan yang dia bagi. Jadi kita akan dapat nilai S dia yang pertama adalah 8. Okey, di sini dah tunjuk jalan kerja untuk cara untuk cari nilai S. Okey, seterusnya kita gantikan T dengan 40 ke dalam persamaan yang dia bagi. Okey, jadi kita akan dapat nilai S dia sama dengan 0. Jadi bila kita dah dapat nilai jarak dengan masa, kita boleh plot graf lah. Okey, kita boleh lukis graf lah. Okey, macam biasa kita lukis jarak mencancang, paksi mencancang dan paksi mengufuk. Dan macam biasa kita kena labelkan paksi mencancang sebagai jarak dalam kilometer, manakala paksi mengufuk kita label sebagai masa dalam minit. Seterusnya kita buat, kita labelkan paksi mencancang dan paksi mengufuk dengan skala yang bersesuaian. Okey. Jadi di sini paksi mencancang dia guna skala 2 unit lah, 2, 4, 6, 8. Manakala paksi mengufuk dia guna skala 10 unit lah. Okey, 10 minit, 10 minit. Okey, sehinggalah dapat 40. Lepas tu kita plotkan titik. Okey, yang pertama titik dia di atas ni. Bila masa dia 0, jarak dia 8. Jadi di sini. Okey, dan seterusnya titik yang kedua, bila masa dia 40 minit, jarak dia 0. Okey, kita ada 2 titik. Selepas kita plotkan titik, kita gariskan. Okey, gariskan. Jadi inilah graf jarak masa bagi soalan yang ketiga. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Semoga pelajar-pelajar dapat memahami apa yang cikgu cuba sampaikan. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain hari dan di lain masa. Terima kasih. Jumpa lagi.